Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Sumber Kini. Pada hari ini, bersama saya moderator Farida Amiratul, saya akan bawakan anda dalam bual bicara yang bertajuk Impak Digitalisasi Selangor kepada Masa. Jadi sebagai pembuka bicara, saya ingin memberi sedikit trivia terhadap bual bicara hari ini. Belanjawan Negeri Selangor 2022 telah memperuntukkan sebanyak RM2.232 bilion bagi perbelanjaan pengurusan dan pembangunan negeri Selangor. Bertema Kita Selangor Negeri Tahan Uji mengangkat martabat insani dengan RM369 juta Premier Smart State. Bagi mengukuhkan teknologi pintar dan digitalisasi, kerajaan negeri telah memperuntukkan Selangor Advance RM300 juta, rakan digital dan platform Selangor Plats RM6 juta, Smart CCTV RM5 juta, Data Raya Selangor RM2 juta dan sebagainya. Jadi sebelum kita bermula dengan bual bicara ini, saya harap penonton Sumber Kini boleh komen, like, share di ruangan Facebook Sumber Kini dan jangan lupa subscribe YouTube Sumber Kini. Jadi sebelum saya ingin menjemput panel jemputan bagi bual bicara hari ini, saya jemput Muhammad Azwan, Tuan Muhammad Azwan Muhammad Maksum selaku pengurus bahagian e-commerce SIDIC. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Tuan sihat? Alhamdulillah, saya sihat je. Baik, seterusnya saya jemput panel seterusnya. Profesor Madya Dr. Ahmed Razmin Abdul Latif selaku penganalisis ekonomi. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Okey. Jadi terima kasih kepada kedua panel jemputan kita hari ini kerana sudi bersama Sumber Kini untuk bual bicara kali ini. Baiklah, saya teruskan kepada soalan pertama kepada panel kita, Tuan Azwan. Ya. Baiklah Tuan Azwan. Antara organisasi yang memainkan peranan penting dalam dunia digitalisasi Selangor, pastinya Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation atau lebih dikenali dengan SIDIC. Tuan Azwan, sejauh mana SIDIC telah membantu rakyat Selangor? Boleh Tuan perincikan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Berhubung dengan apa yang SIDIC telah membantu rakyat Selangor, sebenarnya SIDIC atau Selangor IT and Digital Economy Corporation sebelum ini kita lebih dikenali sebagai CTEC, di mana telah ditubuhkan pada tahun 2015 di bawah Sekretariat Invest Selangor, yang mana SIDIC memfokuskan kepada e-dagang, digitalisasi startup ataupun tunah rintis dan juga PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Di SIDIC merupakan salah satu agensi kerajaan Selangor yang diberi mandat untuk menerajui transformasi digital Selangor dalam menjadikan Selangor sebagai hub digital di rantau Asia Tenggara melalui 4 objektif. Yang pertama adalah untuk memupuk bakat digital Selangor. Yang kedua, mempercepatkan syarikat startup dalam menjadi ikon teknologi serantau. Yang ketiga, memperkasakan perniagaan Selangor dalam pendigitalan PKS. Keempat adalah untuk menggalakkan lebih pelaburan digital di Selangor dalam teknologi baru. Pelbagai program yang berkaitan telah dijalankan oleh SIDIC daripada 2015 lagi, seperti program kelas e-dagang, kita ada program onboarding iaitu program online 100 dan brand 100.
kita ada jelajah usahawan digital, kita ada Selangor e-Bazaar, kita ada yang baru kita wujudkan pada tahun ini adalah Selangor SME Digital Grant atau Grant Padanan Digital PKS Selangor. Dan pelbagai lagi inisiatif lain yang bertujuan untuk mempromosikan, memberi pendidikan berkaitan dengan e-dagang dan digitalisasi khususnya kepada PKS dan usahawan-usahawan serta masyarakat awam di negeri Selangor. Kebanyakan program-program yang kita jalankan melalui SIDEC adalah secara percuma melalui peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Sebagai contoh, program onboarding Selangor Online 100 dan Brand 100, kami memberikan latihan dan menyediakan laman web e-dagang secara percuma kepada peniaga-peniaga yang layak untuk mereka mempromosikan barangan atau perkhidmatan mereka secara atas talian. Seperti program-program lain juga, kelas e-dagang khususnya yang kita jalankan boleh katakan setiap minggu. SIDEC melalui kelas-kelas atau latihan e-dagang ini menjemput penceramah, pelatih atau trainer yang memang datang daripada industri itu tersebut. Sebagai contoh, jika topik pada kelas tersebut berkaitan dengan perniagaan di Shopee atau Lazada, kita menjemput terus mereka daripada Shopee dan Lazada untuk memberikan penerangan dengan lebih lanjut berkenaan dengan platform tersebut. Hasilnya saya rasa kami telah mendapat sambutan yang sangat baik melalui program-program yang telah kita jalankan sebelum ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan Azwan atas perincian itu tadi. Seterusnya soalan yang saya akan kemukakan kepada Dr. Razman. Dr. Razman, ini adalah merujuk kepada Belanjawan Selangor 2022. Dengan bajet yang ditambah berbanding belanjawan tahun lepas, bagaimana doktor rasakan program kali ini akan dijalankan? Doktor. Ya, kalau kita rujuk peruntukan ataupun peruntukan ke atas program-program yang bersifat digitalisasi, tadi ada mention pasal bagaimana negeri Selangor dapat mengukuhkan teknologi pintar, digitalisasi melalui program seperti Selangor Advance, Rakan Digital, Platform Selangor dan sebagainya. Saya melihat ini adalah satu agenda penting untuk dilakukan pada tahun hadapan kerana sepatutnya tahun hadapan ini merupakan tahun berlakunya pemulihan ekonomi secara menyeluruh untuk setiap negeri. Dan kalau kita nak bercakap tentang pemulihan, apa yang berlaku sejak pandemik tahun lepas hingga sekarang, banyak individu, isi rumah, peniaga, terutamanya PKS dan mikro amat terkesan. Dan kajian telah dilakukan tahun lepas iaitu jika mereka ingin pulih, ia akan memerlukan 4 hingga 6 bulan untuk pulih. Bukan bermakna apabila sektor ekonomi kembali dibuka serta-merta semua perniagaan akan pulih. Mereka perlu ada orang kata beberapa strategi dan juga proses sebelum mereka pulih sepenuhnya. Disebabkan itulah saya melihat dalam Belanjawan Selangor 2022 ini, beberapa program ini akan mampu memastikan bahawa pemulihan terutamanya terhadap PKS itu akan dapat berjalan dengan lancar. Apabila kita cakap tentang pemulihan itu dari segi apa? Pertama, aliran tunai mereka. Kalau mereka dapat banyak pesanan daripada pelanggan, tapi kalau tunai itu tak ada, mereka boleh juga orang kata mengalami masalah. Dan oleh itu program Selangor Advance ni akan memastikan aliran tunai itu dapat dijamin dengan pinjaman dana RM300 juta dan juga bukan setakat bila-bila dapat tunai ni, sekurang-kurangnya PKS ni dapatlah orang kata kembali mengambil pekerja, kembali melaksanakan operasi mereka secara maksimum. Tetapi kalau kita lihat juga bukan setakat dapat duit untuk kembali berniaga. Apa yang kita belajar setahun dua ini iaitu proses digitalisasi itu telah orang kata berjalan dengan rancak. Ada yang kata kita telah mengadaptasi
digitalisasi ini 3-4 tahun lebih ke hadapan, lebih cepat daripada yang dijangkakan, dan ini telah menjadi kemestian. Kalau kita lihat pola pembelian pengguna, ramai sekarang sudah mula selesa membeli secara atas talian, dan kalau PKS masih lagi kata modus operandinya sama, tradisi mengharapkan pelanggan datang ke kedai mereka, mungkin mereka tidak mampu menjana pendapatan setinggi sebelum ini. Mereka harus mempelbagaikan platform jualan mereka supaya pasaran dan juga potensi pelanggan itu dapat dipeluaskan lagi. Dan inilah yang diberikan oleh Kerajaan Selangor dalam program rakan digital dan juga platform Selangor ataupun PLATS yang membolehkan PKS ini mengadaptasi digitalisasi dalam perniagaan mereka dengan lebih cepat. Dan selain daripada itu yang saya lihat amat menarik dalam Belanjawan Selangor 2022 ini, iaitu bukan setakat memastikan aliran tunai itu ada, bukan setakat proses adaptasi digitalisasi itu berjalan lancar, pada masa yang sama membantu juga PKS untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan melalui platform promosi percuma, iaitu platform Selangor itu, supaya kita dapat memaksimalkan potensi perniagaan masing-masing. Dan ini berkait rapat juga dengan data raya Selangor. Kita bercakap tentang big data, data mining dan penjanaan perkongsian data raya secara real time ataupun masa nyata ni adalah amat penting, kerana hanya dengan penggunaan data yang relevan dan orang kata secara real time ni akan mampu memberi impak yang lebih positif kepada pertumbuhan ekonomi dan juga kelangsungan perniagaan PKS mikro di Selangor pada tahun depan. Baik, terima kasih Doktor atas jawapan itu tadi. Seterusnya kepada Tuan Azwan. Ini adalah bagi rakyat Selangor yang tinggal di kawasan-kawasan kampung, kawasan pedalaman. Pada pendapat Tuan Azwan sendiri, apakah kepentingan rakyat Selangor mendapat digitalisasi ini kalau mereka ni berada di ceruk kampung? Terima kasih Puan. Berhubung dengan pertanyaan ini, saya rasa jika dilihat melalui peruntukan atau pengumuman kerajaan negeri melalui belanjawan yang diumumkan baru-baru ini, kita boleh katakan nanti amatlah tidak adil jika peruntukan berhubung dengan pendigitalan ini hanya memfokuskan kepada kawasan bandar sahaja. Jadi jika dilihat menurut saya ambil sikit daripada laporan Jabatan Perangkaan yang dikeluarkan daripada Jun tahun ini, kita lihat bagaimana jumlah perolehan atau pendapatan melalui transaksi e-dagang atau digital telah melonjak sebanyak 30% pada suku pertama tahun ini. Ini kita dapat lihat bagaimana kepentingan e-dagang atau digitalisasi ini pada masa kini tidak kira sama ada dia berada di dalam kawasan bandar ataupun kawasan luar bandar. Saya rasa salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatan kepada pendapatan melalui Jabatan Perangkaan ini adalah akibat kesan COVID-19 yang melanda. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi seperti yang Prof bagi tahu sebelum ini, ramai masyarakat ataupun peniaga sebenarnya dah cenderung ke arah perniagaan secara atas talian ataupun e-dagang. Jadi sudah tentu jika kita lihat atau beranggapan bagi mereka yang berada di dalam kawasan yang jauh di pedalaman ataupun rural area, terdapat kekangan dalam mengadaptasi digitalisasi, tetapi jika nak diikutkan, Selangor ni saya boleh katakan hanya 20 ke 30% saja kawasan yang boleh dikategorikan sebagai pedalaman atau ceruk kampung. Alright, so sudah tentu alasan-alasan yang selalu didengari daripada mereka yang berada di kawasan kampung ataupun daripada peserta-peserta daripada program kita sebelum ini adalah capaian internet yang lemah di kawasan mereka. Namun secara praktikalnya, apabila kita turun, kita jalankan program, kita lihat ramai masyarakat atau peniaga-peniaga dalam kawasan luar bandar ini sebenarnya dia dah cenderung, dia dah start untuk mengembangkan
perniagaan atau menjalankan kehidupan mereka dengan mengadaptasi elemen digital atau sekarang ni berlaku semua secara online. Sebagai contoh, melalui program Selangor e-Bazaar, kita ada seorang peniaga yang berasal daripada Kampung Sungai Air Tawar, Sabak Benam. Rasa 2 jam daripada sini, daripada Shah Alam, yang menjalankan perniagaan berasaskan produk IKS, iaitu dia menjual keripik keria dan sambal goreng, yang mana mampu menjana jualan sehingga RM RM3,000 sehari hanya menggunakan Shopee. Dan peniaga ini pada baru-baru ini pihak SIDEC telah menganugerahkan sebagai salah seorang peniaga e-dagang terbaik di Selangor. Selain daripada itu, semasa pihak SIDEC menjalankan program bersama ahli-ahli Dewan Undangan Negeri seperti di Dun Permatang dan di Dun Dusun Tua, kami menjalankan program-program untuk mengajar berkenaan dengan platform-platform online seperti Shopee dan Lazada. Kita lihat bagaimana peniaga-peniaga IKS di kawasan tersebut memiliki produk ataupun perkhidmatan yang saya kira ia menarik dan berpotensi untuk mendapat permintaan yang tinggi. Namun disebabkan kekangan, mungkin mereka mengalami ataupun tidak mendapat pendedahan yang lebih, kurang latihan atau kurang pendedahan, mereka tidak tahu bagaimana untuk mempromosikan produk-produk tersebut secara online atau secara atas talian. Jadi peranan di SIDEC pada ketika ini adalah kami akan memberikan latihan serta galakan kepada mereka untuk mendaftarkan perniagaan mereka ke platform-platform online. Sebagai contoh, SIDEC bermula PKP pada awal 2020 hari itu telah melaksanakan kempen Selangor e-Bazaar. Tujuannya tidak lain untuk menggalakkan peniaga-peniaga bermula berniaga secara atas talian melalui platform-platform online. Tidak kiralah sama ada yang terkenal seperti Shopee dan Lazada atau platform-platform lain. Begitu juga dengan kempen-kempen lain seperti kita lihat Tourism Selangor melaksanakan kempen Pusing Selangor melalui platform Shopee. Tujuannya tidak lain untuk menggalakkan pemain-pemain industri dalam industri pelancongan untuk mempromosikan kawasan pelancongan ataupun produk-produk pelancongan yang saya kira masa PKP ni kita dapat lihat pelbagai produk-produk atau kawasan pelancongan yang berada di kawasan luar bandar seperti di Sabak Benam, di Sekincan, melalui platform digital. Kalau sebelum ni mungkin ramai yang tak tahu, tapi saya rasa bermula daripada tahun ini apabila sektor pelancongan dah mula dibuka, kita lihat bagaimana kawasan-kawasan atau produk-produk ini lebih dikenali melalui platform digital. Saya rasa sama ada kita berada kawasan yang jauh di kawasan pedalaman atau kawasan kampung, ataupun kita berada di dalam kawasan bandar, saya rasa e-dagang, digitalisasi, semua ini sudah menjadi satu kepentingan kepada kita semua. Baik, terima kasih Tuan Azwan atas penjelasan itu tadi. Dilihat kepentingannya sangat besar, terutamanya kepada sumber pendapatan penduduk-penduduk kampung di negeri Selangor itu sendiri. Baik, seterusnya Dr. Azman. Dr. Azman memandangkan Selangor adalah penyumbang terbesar kepada KDNK Kasar Negara. Adakah langkah ini, digitalisasi Selangor ini dilihat akan memperlahankan sumbangan ekonomi negeri pada tahun hadapan? Ya, memang betul, Selangor masih lagi kekal sebagai penyumbang terbesar kepada KDNK. Kalau kita lihat pada tahun lepas masih lagi berjumlah lebih kurang 24.3%, dan prestasi Kerajaan Negeri Selangor adalah melebihi prestasi di peringkat nasional. Peringkat nasional tahun lepas kita menyaksikan penyusutan negatif 5.6%, tetapi KDNK Negeri Selangor hanya menyusut kepada negatif 5.3%. Oleh itu, kita lihat apabila belanjawan 2020 ini diumumkan, anggaran perbelanjaan untuk kerajaan negeri bagi tahun depan adalah sekitar 2.343 bilion. Dan kalau kita lihat jumlah peruntukan untuk digitalisasi
yang disebut sebentar tadi 369 juta, itu mewakili lebih kurang 15.7% daripada jumlah perbelanjaan, dan ini adalah sesuatu perbelanjaan yang amat perlu. Ianya bukan hanya semata-mata untuk memastikan impak positif itu dapat dinikmati ataupun diperolehi pada tahun depan, tetapi tahun-tahun akan datang juga. Apabila kita cakap tentang pelaburan ataupun peruntukan ataupun pelaksanaan projek inisiatif digitalisasi ini, ianya bukan hanya bersifat one off, bukan bermakna apabila sebagai contoh pembangunan infrastruktur ataupun data dilakukan untuk tahun depan, maka ia hanya akan digunakan untuk depan, tetapi ia akan kekal untuk tahun-tahun akan seterusnya. Oleh itu, walaupun mungkin ada pihak yang beranggapan kalau kita terlalu banyak memfokuskan kepada digitalisasi, tidak nampak sumbangan yang serta-merta seperti sektor perkilangan, perkhidmatan dan sebagainya. Namun saya melihat digital ekonomi ini adalah satu ekonomi yang bakal menyumbang banyak peluang, bukan sahaja dari segi penjanaan ekonomi baru, tetapi juga menyediakan peluang pekerjaan yang baru, membolehkan negeri menjadi lebih berdaya saing, dan impaknya akan lebih besar pada beberapa tahun akan datang. Oleh itu, pelaburan ke atas digitalisasi ini harus dilaksanakan dengan segera. Dan kalau kita lihat laporan daripada United Nations pada tahun lepas berkenaan dengan ekonomi digital seluruh dunia, kita lihat bahawa negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, malahan China telah jauh ke depan dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi katakanlah 5G pun, dari segi itu mereka telah lebih tinggi peratusan penggunaan berbanding kita. Oleh itu kita tidak boleh keep playing catching up game. Orang dah buat 5G, kita baru nak buat 5G. Orang dah buat 6G, kita masih ditakut yang sama. Oleh itu walaupun nampak perbelanjaan peruntukan untuk digitalisasi ini adalah besar juga, dekat hampir 16%, tetapi ini adalah sesuatu yang amat perlu, yang boleh memberikan, sebahagiannya boleh memberikan pulangan serta-merta tahun depan, tetapi yang lebih penting yang menyediakan base ataupun dasar ataupun platform untuk mewujudkan satu bentuk ekonomi baru untuk Kerajaan Negeri Selangor untuk tahun-tahun akan datang. Baik, terima kasih Doktor. Begitu besar impaknya kepada negara sendiri, terutamanya bagi tahun-tahun yang akan mendatang. Seterusnya, soalan seterusnya kepada Tuan Azwan. Tuan Azwan, inisiatif Rakan Digital Selangor akan melantik 1,000 orang yang terpilih untuk membiasakan rakyat Selangor dengan aplikasi digital yang bertujuan memudahkan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Selangor. Jadi bagaimana melihat kemudahan ini, Tuan melihat kemudahan ini dimaksimumkan oleh rakyat Selangor sendiri? Okey, Rakan Digital Selangor, saya rasa ini adalah inisiatif di bawah agensi Menteri Besar Incorporated MBI Selangor, yang mana ia bertujuan untuk membantu perniagaan mikro, penjaja dan peruncit dalam proses mendaftarkan perniagaan mereka ke platform Selangor Plex, iaitu salah satu platform digital yang diwujudkan oleh Selangor untuk mempromosi dan sebagai directory digital untuk menggerakkan ekonomi penjaja dan peruncit di Selangor secara khususnya. Jika kita lihat kat situ 1,000 orang yang akan terpilih. Secara perkiraan dia, jika 1,000 orang itu mampu melatih atau mewujudkan 1,000 PKS mikro dalam masa 1 minggu, saya rasa kita dapat memberi pendedahan yang meluas, yang ramai kepada PKS di Selangor untuk mengadaptasi elemen digitalisasi terhadap perniagaan mereka. Jadi saya rasa ini kita tidak boleh lagi toleh ke belakang atau melihat sebagai perkara yang baru pada masa hadapan, di mana sudah tentu perkara ini bertujuan untuk menambah baik
terhadap perniagaan yang sebelum ini hanya bergantung kepada satu sumber atau platform, iaitu secara fizikal untuk bertukar platform ataupun sumber kepelbagaian perniagaan mereka kepada platform digital atau online yang bersesuaian dengan perniagaan tersebut. Sebagai contoh, jika sebelum ini sebelum adanya PKP, kita lihat peniaga yang menjual penjaja yang menjual burger atau pisang goreng di kawasan-kawasan seperti contoh di kawasan Seksyen 7. Hanya masyarakat atau pelanggan yang di kawasan situ saja yang boleh keluar untuk membeli barangan tersebut. Tapi akibat PKP, bila kita lihat sekarang ni ramai peniaga-peniaga atau penjaja-penjaja yang telah mengubah perniagaan mereka ke platform digital, tidak kira sama ada Pledge ataupun Shopee Food, Grab ataupun Foodpanda. Kita dapat lihat liputan capaian untuk peniaga tersebut mendapat lebih ramai pelanggan untuk membeli produk mereka secara atas talian. Ini adalah satu kesan yang sangat baik sebenarnya kepada perniagaan tersebut. Cuma bagi pihak kerajaan ataupun agensi yang berkait, kita di sini lebih akan memberikan pendedahan, latihan kepada mereka ini untuk mereka lebih bersedia, lebih committed terhadap penjenamaan perniagaan mereka ke atas talian atau secara platform digital. Sebab sekarang sangat mudah. Jika kita nak dapatkan barang keperluan, contoh kita nak makan, balik kerja tak ada masa nak sediakan makanan, kita boleh Grab saja. Kalau kita nak groceries, kita ada satu platform yang di bawah SIC, Selldec pun ada. Jadi di samping meningkatkan ekonomi setempat, saya rasa sudah tentu perkara-perkara yang berkaitan seperti yang saya sebut tadi dapat memberi kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Selangor. Baik, terima kasih Tuan Azwan. Itu adalah daripada sisi Tuan Azwan sendiri. Baik, dengan soalan yang sama saya tujukan kepada Dr. Razman pula. Jadi Doktor, bagaimana pendapat Doktor? Doktor melihat kemudahan ini akan dimaksimumkan oleh rakyat Selangor sendiri? Ya, saya melihat apa yang kerajaan negeri Selangor telah lakukan ialah menyediakan kemudahan untuk memastikan bahawa kualiti hidup rakyat Selangor itu dapat dipertingkatkan, dan bagaimana ia dapat dipertingkatkan melalui aplikasi digital. Namun ia tidak tidak boleh hanya bertepuk sebelah tangan. Yang rakyat juga harus memainkan peranan, menunjukkan minat, sanggup mempelajari benda ataupun kemahiran ataupun pengetahuan yang baru. Kerana kalau kita lihat aplikasi digital ni dia amat dinamik, teknologi yang sentiasa berubah-ubah. 10 tahun lepas kita tak sangka bagaimana kita menggunakan telefon bimbit kita untuk pelbagai maksud. Sekarang semuanya di hujung jari, dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku 10 tahun akan datang. Kemungkinan semua platform ataupun aplikasi yang kita guna sekarang ini mungkin menjadi lain daripada 10 tahun akan datang. Oleh itu, yang penting kat sini bukannya memastikan rakyat negeri Selangor tahu guna aplikasi apa, tetapi yang lebih penting ialah kebolehan untuk mengadaptasi sebarang perubahan teknologi yang berlaku, melibatkan urusan harian perniagaan, termasuk juga melibatkan urusan dengan kerajaan negeri. Apa yang saya lihat di sini, jika ada pepatah kata kita boleh bawa kuda ke tempat minum air, tapi kita tak boleh paksa dia minum. Dalam kes ini kita boleh bawa rakyat untuk beri pelbagai kemudahan untuk meningkatkan kemahiran digitalisasi. Tetapi kalau rakyat sendiri tidak mahu, maka ia akan menjadi cabaran. Tetapi ada orang kata kita boleh bawa kuda ke tempat air, tapi kita boleh kasih dia makan garam supaya dia rasa cepat haus dan dia akan minum air.
Sama juga di sini, maknanya kita boleh kenalkan pelbagai inisiatif, platform, program dan sebagainya untuk rakyat. Mungkin kita bimbang rakyat tidak berminat ataupun tidak nampak kelebihannya, maka kita boleh bagi tahu perbanyakkan lagi kempen, beri penerangan bahawa apa manfaat yang mereka akan perolehi jika mereka sanggup menaik taraf kemahiran upskilling ataupun reskilling mereka. Satu yang kita boleh kongsikan ialah kisah-kisah kejayaan ataupun manfaat yang telah diperolehi oleh mereka yang terlibat dengan pelbagai program digitalisasi yang telah dijalankan oleh kerajaan sekarang sejak beberapa tahun dulu hingga sekarang. Apabila mereka nampak manfaat, mereka nampak success story, mereka nampak bahawa dengan sedikit orang kata pengorbanan, dengan sedikit orang kata menyediakan penupuan terhadap benda-benda baru ni, maka ini akan memberi orang kata kesan atau impak yang amat positif kepada mereka yang mahu berubah. Dan kita kena beri penekanan bahawa bukan sahaja kita mahu mereka yang menyertai program-program ini mampu mengubah hidup mereka, tapi kita mahu juga mereka dapat memberi orang kata inspirasi ataupun menggalakkan lebih ramai lagi untuk mengadaptasi ataupun mendalami digitalisasi di negeri Selangor ini. Kita lihat program ini tidak mampu untuk membantu kesemua penduduk negeri Selangor, tetapi kita harap mereka yang masuk dalam program ini menjadi orang kata mini ambassador. Maknanya kalau satu orang dalam satu keluarga isi rumah tu, dia seorang yang belajar, tapi bila dia balik ke rumah, dia menceritakan tentang apa kelebihan manfaat yang diperolehi, maka lebih ramai lagi yang teruja berminat untuk menaik taraf diri masing-masing. Ini yang kita mahukan supaya akan berlaku kata kita tak maulah berlaku gelombang COVID lagi, tapi kita mahu gelombang digitalisasi di kalangan rakyat Selangor untuk tahun-tahun akan datang. Baik, terima kasih Doktor atas pendapat Doktor itu tadi. Seterusnya kita beralih kepada soalan untuk Tuan Azwan. Tuan Azwan, program seperti e-kitchen, e-pembekal, e-sport yang dilihat underground, dilihat sebagai strategi berkebajikan. Sejauh mana program-program seperti ini mampu melonjak kepada kecemerlangan Selangor sebagai negeri yang maju? Tuan. Okey, terima kasih. Seperti e-kitchen, e-pembekal atau e-supply chain dan e-sport, ya kita lihat perkara ni seperti perkara yang baru pada masa kini, tapi kita boleh katakan juga selepas pandemik wabak COVID-19, ia boleh dikategorikan sebagai keperluan kepada segelintir ataupun kepada peniaga khususnya. Seperti e-kitchen, saya kira Selangor merupakan negeri pertama yang melancarkan platform ni disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang diadakan pada tahun lalu menyebabkan ramai peniaga-peniaga tidak dapat menjalankan aktiviti perniagaan di Bazar Ramadan sebab Bazar Ramadan pun tutup. Jadi aktiviti secara fizikal ni tidak dapat dilaksanakan. Jadi dengan adanya e-kitchen melalui platform Plats, mereka sebenarnya masih boleh terus untuk menjalankan aktiviti perniagaan seperti jualan juadah berbuka atau berbuka puasa melalui tempahan dan penghantaran melalui platform yang disediakan. Sebab saya kira e-kitchen melalui Plats dia bekerjasama dengan syarikat-syarikat seperti Grab untuk tujuan penghantaran. Begitu juga dengan e-pembekal di mana peruncit atau peniaga sebenarnya dia tidak lagi mendapat kesukaran untuk mendapatkan stok barangan ataupun barangan jualan mereka. Kini dengan adanya e-supply chain, perniagaan masih lagi dapat dijalankan melalui pembelian atau penempahan stok mereka secara virtual, secara online melalui platform-platform. Cuma saya kira pendedahan kepada peniaga ni masih ramai lagi yang
tidak tahu ataupun tidak ambil tahu berkenaan dengan platform-platform ini, sebab mereka beranggapan bila mereka nak beralih daripada sisi tradisional perniagaan mereka kepada sesuatu yang baru, akan mungkin beranggapan akan mengakibatkan kos yang tinggi. Tetapi dengan adanya platform-platform seperti ini, sebenarnya yang pertama, selain dapat memudahkan urusan perniagaan mereka, ia juga dapat sebenarnya menjimatkan kos. Tidak perlu lagi kita membayar ataupun mengenakan bayaran untuk tujuan seperti sewa tapak, yang mana sebenarnya jika dijalankan secara e-kitchen, ada setengah peniaga boleh menjalankan perniagaan mereka di rumah saja. Dan saya kira sektor-sektor ini juga sebenarnya dapat mewujudkan atau mengembangkan sektor-sektor lain seperti sektor pengangkutan, kurier. Mana kalau bila kita order barang atau stok secara online, so industri pengangkutan ni akan dapat berjalan, dapat dikembangkan. Begitu juga dengan e-hailing, yang mana melalui Ples, e-kitchen, kita lihat banyak rider-rider, anak-anak muda ataupun mak motor sekarang ini menjana pendapatan melalui e-hailing. Dengan adanya peningkatan, saya kira peningkatan atau demand yang tinggi terhadap pembelian barangan melalui platform-platform seperti e-kitchen ini, ia sudah tentu akan mewujudkan lebih peluang pekerjaan dan seterusnya menyumbang kepada kemajuan ekonomi Selangor. Bagi e-sport ataupun orang yang beranggapan sebagai pemain video game, ramai yang menganggapkan ia sebagai sesuatu yang melalaikan ataupun sia-sia. Namun jika diteliti ataupun dilihat secara luas, sebenarnya e-sport atau permainan video game ini dia dapat menyumbangkan sesuatu. Sebagai contoh, pada tahun 2019, pihak SIDEC ada menganjurkan kelas bagi mereka, khususnya anak muda yang ingin mempelajari cara untuk membangunkan video game. Hasil dia, kita dapat sambutan yang sangat baik, di mana ramai pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar sekolah dan universiti yang mengikuti kelas ini, di mana dalam masa seminggu mereka dapat mencipta satu video game yang boleh sebenarnya dimasukkan ke dalam aplikasi telefon pintar kita. Jadi dengan adanya institusi berkaitan yang dapat memberikan penerangan, menyediakan infrastruktur serta pendedahan yang baik dan cukup, saya rasa ruang kira untuk e-sport ini dapat menjana atau mencipta peluang kerjaya sekaligus meningkatkan tahap hidup atau ekonomi sesuatu institusi tersebut atau khususnya di Selangor lah. Baik, terima kasih Tuan Azwan atas penjelasan itu tadi. Seterusnya Dr. Razman. Digitalisasi Selangor katanya bertujuan untuk menarik pelabur dan mencipta peluang kerja baru. Adakah ini bertepatan sedangkan faedahnya kepada rakyat itu sendiri bukannya kepada pelabur itu secara langsung, Doktor? Okey, yang menarik tentang digitalisasi ini berbanding dengan industri-industri yang menjadi penyumbang utama ekonomi bukan saja kepada negeri Selangor, malahan kepada negara kita, ialah kalau kita tengok ekonomi tradisional sebagai contoh perkilangan, elektronik, electrical, dan kalau kita lihat pelancongan dan juga mungkin komoditi pertanian dan sebagainya, ianya bersifat kata location based. Dia memerlukan tanah, dia memerlukan kilang, dia memerlukan pelabur datang ke negeri untuk melabur, membina premis bangunan, kilang dan sebagainya, dan menggaji pekerja. Dan kalau kita cakap pasal sektor pelancongan pun sama, pelancong kena datang menikmati kemudahan fasiliti pemandangan di lokasi yang tertentu.
Tetapi apabila kita menyebut tentang digitalisasi, ianya lebih bersifat perkhidmatan. Dia merangkumi pelbagai sektor, dia memudahkan operasi sedia ada, sama ada perniagaan, urusan kerajaan, malahan kehidupan individu. Dan apabila kita bercakap tentang kos untuk menaik taraf sesuatu infrastruktur ataupun proses digitalisasi itu, permulaannya mungkin agak orang kata tinggi kosnya. Sebagai contoh lah, pembinaan menara untuk 5G ataupun jalur lebar dan sebagainya. Tetapi selepas itu, apabila majoriti rakyat dan peniaga mahu mengadaptasi, kosnya adalah agak rendah. Mungkin lah kena ada pertama peranti data plan, tetapi selepas itu ianya amat rendah, dan dia punya skop itu melangkaui bukan saja di peringkat komuniti, daerah, negeri, negara, malahan satu dunia. Bermakna kita kalau ada satu kemahiran yang orang lain tak ada, kita boleh pasarkan kemahiran kita seluruh dunia. Sebagai contoh, sebelum ini saya terbaca di media bahawa katakanlah seorang pelukis, dia melukis gambar, dia hanya boleh jual mungkin di kawasan dia, di kedai yang bersesuaian, galeri dan sebagainya, dan pembelinya mungkin sekadar orang tempatan yang datang melihat lukisannya. Tapi kita ada satu kata bentuk digital asset NFT yang membolehkan hasil karya itu didigitalkan dan dijual serata dunia dengan harga yang kadang-kadang lebih tinggi daripada harga yang dia boleh jual di pasaran tempatan. Sebab pasaran tempatan ni mungkin demografi pembeli dia berlainan berbanding dengan demografi pembeli global. Oleh itu saya melihat apa yang kalau kita masukkan tentang pelaburan untuk digitalisasi ini, dia bukannya bermaksud pelabur datang buka kilang itu kita tengok itu bukan yang akan berlaku. Pelaburan yang biasanya akan berlaku untuk proses digitalisasi ini datang daripada kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri dari segi pembinaan infrastruktur. Dan selepas itu apa yang saya lihat yang kita mahu capai untuk menjadi negeri yang berpendapatan tinggi, negeri maju, bagaimana bakat-bakat kemahiran rakyat dapat disepadukan, diselarikan dalam satu ekosistem yang membolehkan penjanaan daripada ekonomi digital ini dapat dilakukan dengan lebih berkesan dan impak yang tinggi. Sebagai contohlah, di Singapura tidak ada sumber asli, negaranya kecil, tetapi apabila kita bercakap tentang syarikat Grab yang baru ni tersedari Nasdaq, asalnya syarikat Malaysia, tetapi mereka beribu pejabat di Singapura. Kenapa? Kerana tarikannya dua kat situ, iaitu sumber manusia yang mempunyai banyak bakat kemahiran yang tinggi yang syarikat itu boleh gunakan, dan juga sumber kewangan ataupun pembiayaan daripada pelabur-pelabur di situ. Oleh itu, kalau kita cakap tentang menarik pelabur ke negeri Selangor ini, inilah pelabur-pelabur yang kita harapkan. Bukan pelabur buka kilang, tetapi pelabur bentuk seperti venture capitalist, angel investors, mereka yang berminat untuk melabur dalam startup individu yang mempunyai kemahiran, yang mempunyai keistimewaan dari segi mengatur cara program, reka bentuk dan sebagainya. Dan kita mahu supaya Selangor bakal menjadi negeri yang mampu menarik bakat-bakat bukan sahaja daripada negeri Selangor, dia malahan daripada seluruh negara datang untuk bekerja untuk menghasilkan produk-produk ataupun inovasi berteknologi tinggi, dan pelabur-pelabur tidak perlu turun ke selatan
pelabur hanya singgah di Selangor saja untuk melabur ke atas syarikat seperti ini. Kita mahu walaupun Grab merupakan syarikat Malaysia yang pertama tersenarai di Nasdaq kita mahu juga selepas ini 10 syarikat yang selepas ini tersenarai di Nasdaq datang daripada Selangor. Itu yang kita nak supaya segala program digitalisasi yang dilaksanakan sekarang di negeri Selangor ini akan menjadi orang kata batu loncatan ataupun katalis lah kepada menarik bakat-bakat dan juga pelabur-pelabur yang bertemakan ekonomi digital ini. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan itu tadi. Sebelum kita ke soalan yang seterusnya, Tuan Azwan, boleh saya minta, okey dah. Soalan seterusnya Tuan Azwan, boleh ceritakan dengan teliti Geran Padanan Digitalisasi PKS Selangor dan program Selangor e-Bazar. Untuk siapa program ini dan apa manfaatnya kepada mereka? Okey, yang pertama Geran Padanan Digitalisasi ataupun Selangor Digital Matching Grant, yang mana Kerajaan Negeri Selangor menyediakan geran padanan sebanyak 50% ataupun maksimum RM5,000 untuk PKS Selangor mengadaptasi elemen digital daripada penyedia digital ataupun service provider yang terpilih lah. Kemudian keseluruhan geran tersebut yang diperuntukkan adalah sebanyak RM5 juta, di mana kita bertujuan untuk membantu PKS di Selangor sahaja untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Terdapat 5 bidang ataupun 5 fokus pendigitalan dalam geran padanan ini. Yang pertama adalah e-dagang, e-commerce. Yang kedua adalah HR and payroll system. Ketiga adalah cloud accounting, yang keempat adalah digital marketing dan yang kelima adalah e-pos dan payment gateway. Jadi kepada mana-mana PKS yang memerlukan perkhidmatan seperti yang saya sebutkan tadi dalam perniagaan mereka, mereka hanya perlu membayar 50% daripada jumlah kos yang diperlukan untuk servis tersebut. Sebagai contoh, jika dia memerlukan laman web e-dagang bernilai RM10,000, peniaga atau PKS tersebut hanya perlu membayar RM5,000 dan RM5,000 lagi akan diberikan subsidi atau grant daripada Kerajaan Negeri Selangor. Walau bagaimanapun, pada tahun ini grant ini telah pun ditutup pada November lepas, di mana lebih daripada 1,000 PKS telah menerima manfaatnya. Dan antara PKS yang saya rasa semua kenal adalah kedai Muhammad Chan, kedai makan tersebut yang sebelum ini dia dapat meningkatkan jualan lebih kurang lebih 5 kali ganda daripada yang sebelum ini dengan adanya adaptasi elemen e-dagang dan digitalisasi kepada perniagaan tersebut. Bagi Selangor e-Bazar pula, akibat daripada wabak pandemik tahun lepas, kita sedia maklum sebab selain daripada e-kitchen yang tak dapat menjalankan aktiviti secara fizikal, terdapat juga ramai peniaga yang tidak dapat menjual produk-produk berkaitan dengan hari raya seperti kuih raya, baju raya. Jadi Kerajaan Negeri Selangor melalui SDEC dia telah melancarkan satu inisiatif pemulihan digital Selangor yang dipanggil kempen Selangor e-Bazar, di mana jumlah keseluruhan daripada tahun 2020 dan 2021 sebanyak RM7 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan kempen Selangor e-Bazar ini, seterusnya merancakkan kembali ekonomi di Selangor sekaligus memberi peluang kepada usahawan di Selangor untuk mengadaptasi penggunaan digital platform di dalam perniagaan mereka. Kempen ini merupakan kerjasama di antara kerajaan negeri melalui SIDEC dan Invest Selangor bersama Shopee dan Lazada, yang mana melalui peruntukan tersebut pihak Shopee dan Lazada akan mewujudkan voucher-voucher, e-voucher yang sebenarnya dapat digunakan oleh peniaga untuk menarik lebih ramai lagi pembeli untuk membeli barangan mereka secara online.
jika kita lihat sekarang ni pun kita lihat platform-platform seperti Shopee dan Lazada ni setiap bulan memperuntukkan voucher-voucher seperti voucher free shipping, voucher yang seperti 10%, 5% untuk lebih menarik ramai pembeli membeli barangan di Shopee atau Lazada. Dan program kempen seperti ini kita buka kepada semua peniaga-peniaga yang beralamat di Selangor yang mempunyai produk ataupun perkhidmatan yang boleh dijual atau dipasarkan secara online. Dan melalui kempen 4 kempen yang telah dijalankan seperti kempen Selangor E-Bazaar Raya 2020, kempen Selangor E-Bazaar 11-11 jualan mega, dan tahun ini kempen Selangor E-Bazaar Chinese New Year dan Selangor E-Bazaar Raya, sebanyak RM144 juta ringgit berjaya dijana melalui jualan terus daripada voucher yang diperuntukkan. Ini bermaksud 7 juta voucher yang kita Selangor peruntukkan, sebanyak RM144.7 juta jumlah jualan yang berjaya dihasilkan oleh lebih daripada 290,000 peniaga di Selangor melalui kempen tersebut. Jadi saya kira peranan kerajaan negeri melalui SIDEC atau agensi lain terhadap kempen-kempen seperti ini sebenarnya sedikit sebanyak telah membantu PKS khususnya di Selangor. Di samping menjana pendapatan, mereka juga telah mengadaptasi menerima elemen digital dalam perniagaan mereka. Baik, terima kasih Tuan Azwan atas jawapan itu tadi. Seterusnya Dr. Razman. Peluang kerjaya yang ditawarkan juga adalah pelbagai, bermakna tidak semua akan mendapat peluang yang sama rata. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor bagi memanfaatkan rakyat berkemahiran ini? Ya, memang betul kalau kita lihat kalau tengok dari segi peringkat kebangsaan, jumlah mereka yang menganggur masih lagi tinggi, 720,000 macam tu. Tapi pada masa yang sama kita lihat sebenarnya kalau mengikut statistik Jabatan Perakhiran Malaysia tu ada lebih kurang 170,000 pekerjaan yang masih lagi belum diisi. Ini bermakna ada berlaku mismatch. Ramai rakyat yang tak ada pekerjaan tapi tidak mampu mengisi pekerjaan yang memerlukan kemahiran tertentu. Dan kalau kita melihat di Negeri Selangor juga sama, iaitu banyak kerja yang ditawarkan, tidak semestinya walaupun ada ramai penganggur, tidak semestinya penganggur ini mampu memenuhi permintaan ataupun requirement ataupun keperluan kerjaya tersebut. Dan pada masa yang sama kita lihat isu selepas pembukaan sektor ekonomi, apabila kita dah mendapat vaksinasi penuh ni, isu utama sekarang adalah patut ke tidak kerajaan membenarkan kemasukan semula pekerja asing, memberi permit pekerja asing untuk kembali mengisi banyak kerja-kerja yang kita kata 3D ni, dirty, dangerous, difficult. Dan ini yang kita sebenarnya tak mahu tengok, iaitu kembali mengharapkan pekerja-pekerja asing yang berkemahiran rendah untuk memacu kembali ekonomi negeri. Sebab banyak berlaku isu majikan mengambil kesempatan ke atas pekerja asing, tidak menjaga kebajikan, menyebabkan banyak syarikat telah diharamkan ataupun didenda kerana tidak mematuhi hak pekerja tersebut. Dan bila kita melihat tentang digitalisasi, ini adalah peluang bagaimana perniagaan, majikan, kerajaan juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, supaya apabila berlaku otomasi dan digitalisasi ini, proses-proses yang sebelum ni boleh dilakukan, selama ni dilakukan secara manual, boleh digantikan dengan proses otomasi. Dan
apabila kita menyebut digitalisasi dan otomasi, sudah tentu yang memerlukan mereka yang mampu mengendalikannya adalah pekerja yang berkemahiran sederhana ataupun berkemahiran tinggi, dan fokus terhadap pembangunan model ihsan itulah yang amat penting. Apabila kita tidak mahu melaksanakan modus operandi yang seperti sebelum ini, iaitu pengeluaran industri perkilangan masih menggunakan kebanyakannya manual labor, tetapi rakyat kita tidak mampu kata mendapat kejayaan yang bersesuai dengan kemahiran mereka. Kerajaan negeri beri pelbagai program inisiatif untuk meningkatkan kemahiran, tetapi tidak ada mereka ataupun tidak ada industri yang menawarkan kerja yang bersesuai dengan kemahiran mereka. Oleh itu saya melihat memang penting untuk kerajaan negeri memanfaatkan rakyat yang berkemahiran, yang pandai mengendalikan otomasi dan digitalisasi ini, dengan memastikan polisi membenarkan majikan mengambil pekerja asing yang berkemahiran rendah ini dikurangkan, memastikan bahawa perniagaan mula mengadaptasi teknologi otomasi supaya pekerja yang diambil adalah bersesuaian dengan rakyat tempatan yang mempunyai kemahiran tinggi. Itu yang kita harapkanlah untuk tahun-tahun akan datang. Baik, terima kasih Doktor atas pandangan Doktor itu tadi. Kita sudah sampai ke penghujung bual bicara ini. Jadi sebelum kita mengakhiri bual bicara ini, saya nak minta Tuan Azwan mengulas sedikit apakah yang boleh disimpulkan daripada konteks impak digitalisasi Selangor kepada masa. Tuan Azwan. Okey, apa yang boleh saya katakan pada masa kini, saya rasa kita tidak boleh lagi toleh atau pandang ke belakang, sebabkan dengan kemajuan dalam digitalisasi ataupun revolusi industri 4.0 pada masa kini, saya kira semua pihak, tidak kira sama ada masyarakat, orang awam ataupun peniaga, perlulah mengambil kesempatan dan peluang-peluang yang ada. Sebab saya kira teknologi ataupun digitalisasi ini dia akan pergi dengan sangat cepat. Sebab jika kita tertinggal sesuatu pun adalah amat bagi saya adalah amat sukar untuk kita untuk mengadaptasi sesuatu yang baru pada masa akan datang. Jadi amat penting pada kita perlu menambah lagi kemahiran untuk meningkatkan kita punya skill, talent dan bakat supaya elemen digitalisasi atau agenda digitalisasi di Selangor ini dapat dijayakan. Dan sudah tentu dengan adanya bantuan-bantuan dan inisiatif daripada kerajaan, saya yakin semua pihak mampu mengadaptasi pendigitalan dalam kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Baik, seterusnya kepada Dr. Azman pula. Boleh Doktor simpulkan tentang apakah yang boleh disimpulkan daripada konteks impak digitalisasi Selangor pada masa? Ya, impak digitalisasi Selangor pada masa ni, analoginya mungkin kita tak boleh nak kata tanam pokok lah. Kalau tanam pokok ni dia melalui masa untuk tumbuh lah. Tapi ni analogi dia macam kita tanam hari ni, esok kita boleh nampak impak dia, dan juga selepas itu dia akan membuah-buah dan mengambil orang kata pelbagai bentuk. Itu sebenarnya digitalisasi apabila kita lihat, apabila infrastruktur, platform, inisiatif, program dilaksanakan, maka impak tu kita akan nampak dengan serta-merta. Yang penting, pertama, mesti ada orang kata pemain-pemain dalam ekosistem ni. Kerajaan negeri menyediakan kemudahan, peruntukan, tetapi kena juga ada kerjasama, bukan saja daripada individu rakyat Selangor, tetapi dari segi majikan, badan komuniti, dan juga Dewan Perdagangan, dan juga tentulah pelaksana program-program kerajaan ni, iaitu kaki tangan kerajaan negeri. Kalau semua memainkan peranan masing-masing, semua faham bahawa
ini bukan orang kata good to have but must have. Bermakna digitalisasi ni kita tak boleh nak elak. Kalau kita tidak buat sesuatu, kita akan ketinggalan dan kita tidak mampu jadi negeri yang berdaya saing. Dan apabila kita dapat terima hakikat, ini adalah sesuatu yang kita kena hadapi, kita kena embrace, kita kena jadikan sebagai norma baru dalam kehidupan kita, dan kita tahu apa manfaatnya kepada kita, maka ini boleh memastikan bahawa apa yang kerajaan Selangor mahu akan tercapai. Kerjasama semua pihak tu, bukan tanya apa yang kerajaan negeri boleh buat. Kita pun kena sama-sama pastikan bahawa impak yang diharapkan itu dapat. Itu yang penting untuk tahun depan, masa untuk orang kata melihat digitalisasi ini sebagai satu gaya hidup yang baru. Baik, jadi itu sahaja yang boleh disimpulkan daripada tajuk perbincangan hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azman dan Tuan Azwan kerana sudi bersama Sumber Kini dalam Bual Bicara kali ini. Terima kasih Doktor, terima kasih Tuan. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, yang boleh disimpulkan daripada Bual Bicara impak digitalisasi Selangor kepada masa ini. Mungkin impaknya kita tidak boleh lihat dalam masa yang terdekat, namun ini akan memberi kesan yang amat besar kepada ekonomi negara dan negeri sendiri di masa yang akan datang. Dan kepada penonton Sumber Kini yang masih kekal menonton sehingga ke akhirnya, terima kasih dan teruskan like, komen dan share di ruangan Facebook Sumber Kini dan subscribe YouTube Sumber Kini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, kita berjumpa lagi di masa akan datang.